Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah kita bersiaran lagi pada malam ini. Ini merupakan siri yang kedua dalam suasana negara kita sedang menghadapi satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu wabak yang dikenali dengan coronavirus, yang mana dalam keadaan ini kita telah diminta oleh kerajaan untuk berada di rumah masing-masing, dan saya mengucapkan mudah-mudahan tuan-tuan yang berada di rumah masing-masing itu dalam keadaan sejahtera dan melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Duka cita sebelum saya nak bercakap ni, kerana kita lihat dalam sosial media ramai lagi ada orang yang memang dia tak boleh duduk di rumah dia dan dia keluar. Dia rasa barangkali untuk riliskan perasaan dia ataupun seumpamanya, tapi hakikatnya apa yang dia lakukan itu telah menyebabkan bahaya dan ancaman kepada negara. Dan mudah-mudahan hal ini kita dapat elakkan. Sidang penonton yang dirahmati Allah, InsyaAllah pada malam ini kita akan membincangkan dengan ringkas satu tajuk yang mana bila datang musim-musim yang seperti ini kita memperkatakannya, iaitu apa yang disebut kita sebut qunut nazilah ataupun qunutun nawazil, disebut secara plurals ataupun secara jamak. Qunut nawazil iaitu qunut apabila berlakunya kejadian-kejadian yang tertentu. Bila nazilah ni berlaku sesuatu peristiwa ataupun kejadian. Jadi di sana ada perbincangan di kalangan para ulama. Biasanya kita di negara-negara yang kuat pengaruh mazhab Asy-Syafi'i atau Al-Imam Syafi'i rahimahullah akan tahu tentang qunut al-fajr ataupun qunut solat al-fajr, qunut solat subuh. Di Perlis ini kita tidak terikat dengan qunut solat subuh itu, bahkan kita mentarjihkan bahawasanya tidak ada qunut solat subuh dan ia merupakan masalah khilaf di kalangan ulama. Kalau ada orang kata di Perlis kata qunut solat subuh tu sesat, dialah yang menyesatkan orang. Kita tidak pernah kata hal itu, cuma kita memilih pendapat para ulama yang menyatakan bahawasanya tidak ada qunut berterusan bagi solat subuh. Adapun qunut itu sendiri ada di Perlis ni, kita qunut apabila witir, dan qunut yang disepakati oleh para ulama iaitulah qunut nazilah yang akan kita bincangkan ini. Perkataan qunut itu sendiri boleh maksud qiyam, yakni berdiri, boleh bermaksud sukut, diam, boleh maksud dawamul ibadah, berterusan di dalam ibadah, seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim. Boleh juga masuk ad-du'a wa tasbih wal khusyu', doa, tasbih dan khusyuk juga. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, ia maksud kepada qunut, yakni kalau orang tu qanitin, orang-orang yang sentiasa berqunut, maksudnya orang-orang yang sentiasa beribadah. Apabila kita lihat di dalam penggunaan perkataan ini di dalam Al-Quran. Bila kita sebut qunut nazilah, maksudnya ialah qunut ataupun doa apabila berlakunya kepada kaum muslimin sesuatu hal, maka kita berqunut lidaf'il adha, untuk kita menolak kesakitan, atau daf'il adha adu, atau raf'ihi atau raf'i bala wa nahwi dhalika. Iaitu tujuan qunut itu apabila berlaku kepada kaum muslimin sesuatu kejadian lidaf'i adha adu, untuk menolak ataupun untuk menolak kesakitan ataupun kejahatan yang telah dilakukan oleh pihak musuh. Juga qunut bermaksud tujuannya ataupun supaya diangkatkan bala dan seumpamanya. Sebab itu apabila kita baca Al-Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi ini imam dalam mazhab Syafi'i dan ia seorang mujtahid yang besar. Kita terkenal kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab,
dan ramai orang baca kitab ini. Dan kita kena tahu juga Imam Nawawi juga telah mensyarahkan Sahih Muslim, dan terkenal syarah Sahih Muslim oleh Al-Imam An-Nawawi ini. Al-Imam An-Nawawi mazhab Syafi'i dalam masa yang sama ialah seorang mujtahid. Banyak juga pandangan-pandangannya yang kadang-kadang berbeza dengan mazhabnya. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah banyak kita baca kitab-kitabnya, Riyadhus Salihin dan seumpamanya. Imam Jalil, mati dalam keadaan masih muda, tapi banyak meninggalkan hasil kepada umat Islam ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah kata, was-sahihul masyhur, yang sahih lagi masyhur, annahu idza nazalat nazilatun, sesungguhnya apabila telah turun suatu kejadian, telah suatu keadaan, ka'aduin wa qahtin wa wabain wa atshin wa dararin zahirin bil muslimin wa nahwu dhalika, qanatu fi jami'i salawatil maktubat. Dia kata apabila telah berlaku suatu kejadian, turun suatu keadaan yang susah, ataupun keadaan di mana musuh menyerang, ataupun berlakunya kemarau, ataupun berlakunya wabak, berlakunya kekurangan makanan atau kemudaratan yang zahir mengenai kaum muslimin, maka ketika itu kaum muslimin mereka berqunut di dalam semua salat mereka. Berqunut di dalam semua salat mereka. Jadi maka itu berdasarkan kepada alasannya apa? Kerana ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hal ini, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengamalkannya, maka orang ramai mengikut apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan imam-imam hadis yang lain, di mana kata Anas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yal'anu ri'lan wa zakwan wa usayyah asullaha wa rasulah. Nabi qanata syahran, Nabi itu telah kunut sepanjang sebulan. Yal'anu ri'lan, ri'l, Nabi telah melaknat ri'l. Ri'l ni Ri'l lah, asal Ri'l ni Ri'l bin Khalid, nama dia Ri'l bin Khalid. Wa zakwan, dan Zakwan, Zakwan ni nama orang juga, iaitu Zakwan bin Sa'labah, Zakwan bin Sa'labah. Wa Usayyah, dan Usayyah pun nama orang, Usayyah bin Khufaf, di mana dalam riwayat yang kita baca yang lain, dan juga Bani Lahyan, Nabi sallallahu alaihi wasallam qunut, Nabi melaknat mereka. Kenapa Nabi melaknat mereka? Dalam riwayat yang lain Anas bin Malik sebut, anna ri'lan wa zakwana wa usayyah wa bani lahyan istamaddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala aduwin fa amaddahum bi sab'ina min al-ansar kunna nusammihim al-qura fi zamanihim kanu yahtatibun bin nahar wa yusalluna bil lail. Okey, panjang lagi tapi saya nak sebut yang dulu. Dia kata inna ri'lan wa zakwana wa usayyah wa bani lahyan. Ri'l ni Ri'l bin Khalid yang saya kata tadi. Dia orang ni datang pada Nabi, Ri'l bin Khalid, kemudian Zakwan bin Tha'labah, Usayyah bin Khufaf, dan juga Bani Lahyan. Datang apa? Istamaddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari minta tolong dengan Nabi, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala aduwihim, minta tolong kerana musuh nak menyerang mereka. Fa amaddahum bi sab'ina min al-ansar kunna nusammihim al-qura, kata Anas, al-qura'u fi zamanihim. Nabi hantar 70 orang di kalangan Ansar. Ramai 70 orang, sahabat dengan senang.
Nabi hantar 70 orang di kalangan Ansar. Kami namakan mereka ni Al-Qura, yakni orang yang pembaca pada zaman mereka. Kanu yahtatibuna bin nahar wa yusalluna bil lail. Dia orang ni yang dikata yang Nabi hantar ni siang-siang cari kayu api. Cari kayu api buat apa? Cari kayu api jual, kerja. Wa yusalluna bin nahar, dan solat pada waktu malam. Maksudnya orang soleh. Orang soleh. Orang Muslim begitulah. Siang mereka bekerja, malam mereka solat. Sebenarnya disebut sebagai ruhbanu fil lail wa fursanu fil nahar. Malam rahib yang beribadat, sembahyang tahajud, solat malam. Siang kuda-kuda yang tangkas, singa-singa yang hebat. Bukan malam pun tidur banyak, siang pun slow ya. Itu bukan tabiat orang Islam. Ni pejuang macam mereka ni, siang cari kayu api. Macam tu juga orang dakwah tak boleh tak buat kerja apa. Kerja duk pergi sana pergi sini, kerja apa? Saya kerja dakwah. Betul. Tapi dia kena buat satu pekerjaan yang menghasilkan untuk keperluan dirinya dan kaum keluarganya. Dia orang ni siang cari kayu api, malam dia beribadat, yusalluna bil lail. Nabi hantar hatta kanu bi bi'ri ma'unah, sehingga mereka sampai di satu telaga Ma'unah. Telaga Ma'unah ni ialah telaga antara Mekah dan Asfan. Di satu tempat, pertempatan Bani Huzail. Jadi sampai ke situ, qataluhum wa ghadaru bihim. Dia orang mari ni, tadi saya akan bagi tahu Ra'il, dalam hadis tu Ra'il, Zakwan, Usayyah dan Banu Lahyan ni mari jumpa Nabi minta bantuan. Nabi hantar 70 orang yang baik-baik ni sampai kat Bi'ru Ma'unah ni, mereka pergi bunuh orang yang Nabi hantar. Qataluhum wa ghadaru bihim. Bunuh dan buat khianat. Ini satu kelompok manusia yang jahat. Mereka orang minta bantuan, orang bagi bantuan elok-elok nak tolong mereka susah, bukan mereka terima kasih, bukan saja mereka tak hargai, pi bunuh. Yakni mereka tipu Nabi SAW. Tipu orang biasa tak apa lagi, tipu Nabi SAW. Kalau orang biasa pun tak boleh, khianat sehingga di mana minta bantuan kemudian pergi bunuh orang tu, tanpa ada satu sebab, tanpa ada satu alasan. Wa balagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqanata syahran. Benda tu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi qunut selama sebulan. Yad'u fi subhi ala ahya min ahya'il Arab, ala Ra'il wa Zakwan wa Usayyah wa Bani Lahyan. Sebulan Nabi doa dalam sembahyang subuh terhadap mereka ni. Inilah dinamakan dengan qunut nazilah, di mana Nabi SAW, seperti mana kata Anas dalam riwayat yang kita baca yang awal tadi, Nabi SAW yal'an, baginda melaknat mereka. Laknat ni maksud apa? Laknat ni maksud minta dijauhi mereka daripada rahmat Tuhan. Itu laknat. Ib'ad anir rahmah. Bila kita laknat orang, minta jauh daripada rahmat Allah. Dan mereka ni telah inayai perwakilan Nabi SAW. Mai jumpa Nabi, cakap, Rasulullah, kami ni musuh nak serang, kesian kat kami, tolong hantar orang bantu. Nabi SAW hantar orang untuk bantu. 70 tadi, kepala mereka Al-Munzir bin Amr. Nanti mereka hantar mereka pergi bunuh. Rupanya mereka tipu Nabi SAW. Yang ni melampau. Manusia ni dia kafir ni, dia ada kafir yang macam tu ya. Ni kafir yang merancana untuk menjatuhkan, membohongi
dan mengkhianati umat Islam. Kafir yang seperti ini tidak boleh dibiarkan. Ini yang berlaku. Sebab tu Nabi laknat pada mereka di dalam salat. Dalam riwayat yang lain, Anas kata, kanal qunutu fil maghribi wal fajri, dalam riwayat Bukhari. Maka qunut yang berlaku itu pada waktu maghrib dan pada waktu fajar. Pada waktu maghrib dan fajar. Al-Bara' juga kata dia tengok Nabi qunut pada waktu maghrib dan waktu fajar. Okey. Ini dulu sebelum saya nak sebut riwayat. Yang ni, dalam riwayat ni bahawa Nabi doa kepada orang-orang yang zalim kepada orang Islam. Jadi kita pun boleh kunut, itu pun nazilah juga. Musuh datang, musuh zalimi, kita kunut seperti apa yang dibuat, kezaliman yang dibuat oleh orang-orang Hindu terhadap umat Islam di India umpamanya. Kita boleh kunut, kita boleh kunut juga kezaliman-kezaliman seperti yang dilakukan oleh Israel terhadap orang Islam di Palestin umpamanya. Kita boleh kunut. Bahkan Nabi SAW kunut, Nabi sebut nama mereka satu-satu. Dan sempena dengan itu juga saya nak ambil kesempatan bahasanya kita jaga-jaga dengan doa orang-orang yang kena zalim. Nabi kata dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, ittaqu da'watal mazlum, kamu takutlah doa orang yang kena zalim. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, kerana tak ada antara doa itu di antara dia dengan Allah dinding. Hatta dalam riwayat Imam Ahmad Nabi kata, wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsihi, sekalipun kawan yang kita buat zalim tu jahat, jahat tu diri dia sendiri, dia jahat dia, kita buat zalim kat dia. Tak patut dia kena macam tu. Hak jahat bidak bahagian lain, kita pergi bagi dia melampaui apa yang sebenarnya. Nabi kata takut Allah akan mustajabkan doa. Dalam sejarah ada ramai yang terkena doa orang yang kena zalim. Antaranya ialah seorang perempuan yang bernama Arwa binti Aus. Arwa binti Aus ni, dia ni telah tuduh bawa kepada Marwan bin Hakam, kononnya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ni sahabat Nabi. Nabi sebut kelebihan dia, ahli syurga dia. Dia kata Sa'id bin Zaid curi tanah dia. Sa'id bin Zaid marah, kata Allahumma in kanat kazibatan fa'ammi basaraha waqtulha fi ardiha. Ya Allah, jika sekiranya dia bohong, butakan mata dia, bunuh dia di tanah dia sendiri. Akhirnya Arwa binti Aus ni buta mata dia, dan dia jatuh dalam lubang di tanah rumah dia sendiri dan dia mati. Satu lagi cerita yang masyhur yang kita tahu, sebut dalam Sahih Muslim, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia jadi gubernur pada zaman Umar bin Khattab di Iraq. Ada petuduh kata dia ni tak betul jadi macam tu macam ni. Jadi Umar bin Khattab hantar pergi cek. Semua rakyat kata okey. Sehingga sampai ke Masjid Bani Abs. Masjid Bani Abs, seorang nama Usamah bin Qatadah, dia kata, orang tanya pendapat macam mana dengan gubernur ni. Sayyidina Umar dia buat semakan, hantar pasukan pergi cek betul ke dakwaan pada gubernur dia ni tak betul. Dia tu kata, dia kata innahu la yamsi fi sariyah wa la yaqsimu bis sawiyah wa la ya'dilu fil qadiyah. Dia ni tak menyertai peperangan, yakni
perjuangan. Wala yaqsimu bisawiyah, tak bahagi harta dengan cara betul. Wala ya'dilu fi qadiyah, tak adil apabila putuskan isu-isu di kalangan rakyat. Sa'ad bin Abi Waqqas ni sahabat Nabi, soleh Sa'ad ni. Nabi dah tak ada zaman Umar bin Khattab. Sa'ad marah, dia tuduh macam tu. Sa'ad kata, Allahumma in kana hadha kadhiban wa qama ria'an wa sum'atan wa qama ria'an wa sum'atan fa'atil umrahu wa atil faqrahu wa aridhu bil fitan. Maksudnya, Allahumma in kana hadha kadhiban, ya Allah jika dia ni bohong, wa qama riya'an wa sum'atan, dia berdiri nak menunjuk-nunjuk pada orang lain, fa'atil umrahu, panjangkanlah umurnya, wa atil faqrahu, panjangkanlah kefakirannya, wa aridhum bil fitan, dan masukkanlah dia ke dalam fitnah, fitan. Dikatakan Usamah bin Qatadah ni panjang umur dia, sampai bulu kening ni turun masuk mata ni, panjang umur. Lepas dah panjang umur dia, miskin tak sangka. Lepas pada tu duduk turun ke jalan, perempuan lalu duduk kacau. Orang kata kat dia, buat apa sampai jadi macam ni? Dia kata, asabatni da'watu rajulin mubarak, telah menimpa aku doa seorang lelaki yang diberkati. Sebab itu kita jaga-jaga bila kita buat kat orang. Kadang-kadang zaman internet ni apa, kita tulis, kita fitnah orang. Orang tu tak buat macam tu, orang tu tak kenal kita, mungkin kita guna nama apa-apa kan. Dia mungkin doa pada Allah dalam tahajudnya, dia mungkin doa kepada Allah di atas perkataan kita, fitnah dia, dan doa itu akan kena pada kita. Dan mungkin kita kadang-kadang hairan, pasal apa timpa aku macam ni. Kita lupa di atas apa yang kita buat, yang kita terasa ringan, kita tuduh satu orang dengan tuduhan-tuduhan yang berat, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengenakan balasannya pada kita. Na'udzubillah min zalik. Okey, itu satu contoh hadis tentang qunut nazilah. Contoh yang lain ialah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza qala sami Allahu liman hamida fi rak'atil akhirah min salatil isya qanat. Nabi itu apabila menyebut sami Allahu liman hamidah fi rak'atil akhirah, pada rakaat yang akhir, min salatil isya, bagi salat isya, yakni bagi salat isya, Nabi bila bangun daripada rakaat yang terakhir, lepas rokok lah, nak kata sami Allahu liman hamidah ni, selepas rokok Nabi sallallahu alaihi wasallam qanat, Nabi qunut. Nabi sebut ke, Allahumma anji Ayyash bin Abi Rabi'ah, Allahumma anjil Ayyash bin Allahumma anji Ayyash bin Abi Rabi'ah, Allahumma anjil Walid ibn al-Walid, Allahumma anjil Salamah bin Hisham, Allahumma anji al-mustad'afin min al-mu'minin, Allahumma shdud wad'atak ala mudar, Allahumma ja'alha alaihim sinina ka sinini Yusuf. Ini hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kan tadi apabila lepas daripada rukuk tu, sami Allahu liman hamidah, qunut, dia kata Allah, Nabi sampai bersabda, Allahumma anji Ayyash bin Abi Rabi'ah,
Ya Allah, selamatkan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Allahumma anjil Walida ibn al-Walid. Allah selamatkan Al-Walid bin Walid. Allahumma anji Salamah bin Hisham. Ya Allah, selamatkan Salamah bin Hisham. Allahumma anji al-mustada'afina minal mu'minin. Ya Allah, selamatkan orang-orang yang dhaif di kalangan orang-orang mukminin. Ini dulu, sekali kita sambung. Jadi Nabi minta selamatkan ni Ayyash bin Abi Rabi'ah, selamatkan Al-Walid ibn al-Walid, selamatkan Salamah bin Hisham, dan selamatkan kaum muslimin. Siapa mereka ni? Mereka ni lah orang Mekah yang masuk Islam. Mereka nak berhijrah, kemudian mereka tak dapat kerana Quraisy halang mereka. Mereka diazab oleh Quraisy. Akhirnya mereka terlepas dengan berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata, Allahumma shdud wad'ataka ala mudar. Ya Allah, ushdud wad'atak. Ya Allah, keraskanlah hukumanmu ala mudar, ke atas mudar. Mudar ni adalah merupakan, mudar ni ialah daripada rangkaian Quraisy ni, dia mari sambung-sambung, mereka ni sambung kepada Mudar. Mudar ni kabilah yang masyhurah, tapi Quraisy ni daripada Mudar. Jadi Nabi minta, maksudlah Allah kenakan hukuman pada Quraisy, kan. Wa ja'al alaihim sinin ka sini Yusuf, kenakan kepada dia tahun-tahun seperti tahun Yusuf, yang ni di mana ada kemarau pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ini adalah doa Nabi SAW kepada supaya Allah selamatkan orang-orang Islam yang berada di dalam tekanan orang lain, penindasan orang lain. Ini, dan Allah selamatkan daripada dan kenakan kepada yang zalim itu, iaitu Quraisy dengan tindakan mereka. Hadis ni ada beberapa pengajaran. Yang ni kita boleh minta supaya Allah selamatkan orang Islam. Nabi doa pada Ayyash, Nabi doa juga kepada Salamah bin Hisham, Nabi doa kepada Al-Walid bin Al-Walid, dan Nabi doa kepada al-mustad'afin minal mu'minin, orang-orang yang lemah di kalangan, yang ditindas di kalangan orang-orang mukminin. Nabi doa. Nabi doa bila? Fi raka'atil akhirah, pada rakaat yang akhir selepas Sami Allahu liman hamidah, selepas Sami Allahu liman hamidah. Jadi selepas Sami Allahu liman hamidah, sepatah rokok Nabi doa. Di kalangan para ulama ada yang membincangkan kenapa Nabi SAW doa selepas rokok. Kenapa tak doa masa sujud? Tidakkah sujud itu lebih dekat dengan Allah seperti mana dalam hadis, dan lebih doa dekat dan mustajab? Di kalangan mereka menyimpulkan kerana Nabi mahu supaya orang lain kalau dalam sujud mungkin tak dengar apa yang Nabi sebut, tapi selepas daripada rukuk, di mana kunut ketika itu semua orang akan mendengarnya, dan mereka yang di belakang akan dapat aminkan doa Nabi SAW. Dan kita lihat hadis-hadis ni yang menceritakan tentang kunut nazilah ini, inilah yang menyebabkan di kalangan para ulama kemudian ada yang berbeza pendapat, adakah Nabi SAW kunut ni khusus untuk salat subuh, ataupun Nabi SAW kunut ni disebabkan nazilah ini. Di dalam hadis yang lain tadi kita sebut, Nabi Al-Bara' kata Nabi SAW kunut di waktu fajar dan waktu maghrib. Dalam hadis lain Abu Hurairah kata Nabi SAW kunut fi raka'atil akhirah min salati zuhri wal isya wa salatu subhi, salat subuh, salat zuhur, salat isya, dan juga salat subuh. Jadi Nabi SAW selepas kata Sami Allahu liman hamidah fayad'u lil mu'minin, Nabi doa untuk orang mukminin, wa yal'anul kuffar, dan Nabi SAW melaknat kaum kufar.
Dalam riwayat Ibnu Abbas, Nabi doa syahran mutatabi'an fi zuhri wal asri wal maghrib wal isya wa salati subhi fi duburi kulli salah idza qala sami Allahu liman hamida min raka'atil akhirah. Nabi doa hak tadilah untuk Ra'il Zakwan, Usayyah dan juga Banu Lahyan tu, Nabi doa zuhur, asar, maghrib, isya dan juga subuh sepanjang sebulan. Wa yu'amminu man khalfahu, dan orang yang di belakang Nabi akan mengaminkan, amin amin, di atas doa Nabi untuk di atas apa yang telah mereka lakukan. Hadis ini telah menjadi alasan bahawasanya Nabi SAW telah kunut. Jadi ulama-ulama menyebut kunut untuk sepanjang, kalau kita nak kunut nazilah, kita boleh kunut di mana-mana saja waktu solat fardu. Ini daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita kunut untuk solat fajar. Dan hadis ni ialah yang dipakai oleh para ulama untuk menjadi dalil apabila orang Islam ditimpa suatu keadaan bala ataupun mereka menghadapi satu kesusahan, mereka lakukan kunut seperti yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kemudian mereka adapun kunut untuk subuh berterusan, itu berlaku khilaf di kalangan para ulama. Dalam mazhab Syafi'i mereka telah kunut berterusan. Di dalam mazhab yang lain seperti Imam Ahmad, dia kata hadis yang mengkhususkan untuk subuh itu dhaif disebabkan Abu Ja'far Ar-Razi. Lalu mereka kata yang betulnya Nabi kunut sebulan tu, dia kunut disebabkan tadi doa kepada Ra'il, Zakwan, Usayyah dan Banu Lahyan tadi, bukan khusus untuk subuh. Maka dengan itu berlaku perbezaan pendapat di dalam hal ini. Kemudian para ulama bincang pasal kita masuk hari Jumaat, sembahyang Jumaat boleh kunut tak? Di kalangan para ulama, mereka kebanyakan kata boleh kunut sembahyang Jumaat. Sebahagian mereka kata tak kunut. Ibn Taymiyah kata tak kunut. Yang lain Ibn Utsaimin kata kunut. Yang ulama-ulama baru ni lah, yang dulu juga ulama dulu khilaf dalam hal ini. Saya dulu ketika berada di Jordan masa zaman perang Teluk, perang Teluk lah, masa Bush perang dengan Saddam dan serang Timur Tengah, umat Islam berkunut. Mereka kunut termasuk dalam sembahyang Jumaat, Zuhur, Asar, mereka kunut. Dan mereka sebut nama-nama, hatta nama Bush pun mereka sebut dalam kunut tu. Dan kita kalau kunut kepada kaum-kaum yang melampau itu, boleh menyebut nama mereka. Cumanya Nabi SAW ni dia rahmah, dia bezakan. Ada kaum yang mana mereka ni ingkar dengan Nabi SAW kerana mereka tak terima apa yang Nabi dakwah, tapi mereka tidak khianat kepada Nabi. Sebab tu Nabi rahmat bila mereka ni kadang-kadang mereka jahil, mereka tak tahu, mereka lawan Nabi. Nabi SAW minta kan, Nabi kata suruh Allah ampunkan mereka, Allah maghfir qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ampunkan kaumku, mereka tak tahu, sekalipun mereka pukul kepada Nabi. Tapi bagi kaum yang tahu Nabi benar, mari saja rancang nak tipu Nabi, macam yang dilakukan oleh Ra'il dan Zakwan tadi. Mereka datang kepada Nabi SAW, Ra'il bin Khalid dan Zakwan bin Sa'labah dan Usayyah bin Khufaf, dan tadi dengan mereka datang tipu Nabi. Yang ni bukan setakat jahil, ada pemusuhan biasa, tapi tahu, tapi berniat untuk melakukan khianat. Golongan yang seperti ini layak untuk kita doa kepada mereka dalam kunut nazilah. Adapun setakat orang kafir biasa yang tak tahu, jahil, kita tak boleh doa pada mereka. Bahkan kita sepatutnya
mengharapkan supaya Allah memberikan hidayah kepada mereka. Nabi SAW doa kepada banyak kaum yang tak beriman supaya mereka beriman. Nabi sabar dengan mereka. Adapun orang Islam, kita tidak boleh melaknat mereka. Laknat orang Islam ni tak boleh. Dan kita tahu Nabi SAW, hatta orang minum arak yang datang kepada Nabi SAW, minum arak kerap datang kepada Nabi. Yang hadis Bukhari, seorang yang dipanggil dengan Abdullah, wa kana yudhikun Nabi SAW, dia selalu bagi Nabi tergelak, dia kaki lawak dia ni main, tapi selalu wa kana yashribul khamr. Dulu dia suka minum arak. Nabi SAW satu hari bawa dia minum, Nabi tak idribu, pukul dia. Yani ada pukul, fa minna man darabahu bi thawbihi wa minna man darabahu bi yadihi. Ada yang pukul dengan baju, ada yang pukul dengan tangan. Kemudian ada orang kata Allah mal'in, ya Allah laknatkan dia. Nabi kata la tal'anu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan laknat dia. Dia sayang Allah dan Rasul. Ini orang Islam kadang-kadang mungkin ada kelemahan, tapi kita jangan laknat dia. Kita doakan mudah-mudahan, kalaulah dia tu jahil, dia tak tahu, dia tu ada kelemahan, kadang-kadang dia lemah satu sudut, tapi dia sayang ke agama dia. Dia lemah pada satu sudut, dia minum arak. Minum arak ni perbuatan yang Allah laknat. Tetapi Nabi SAW tak laknat individu, Nabi laknat jenis. Mungkin ada orang minum arak, tapi dia sayang Allah dan Rasulnya. Dia itu kelemahan dirinya. Sebab tu kita tidak melaknat orang mukmin. Maka dengan ni, dengan hadis-hadis yang kita baca ni, sebagai satu panduan umum tentang apa yang dikatakan qunut nazilah. Maka dalam situasi kita ni, boleh tak lepas sembahyang Isya, pada rakaat yang akhir kita pun angkat tangan supaya Allahumma anji hadhil ummah, Allahumma anji Malaysia, ya Allah selamatkanlah umat ni, ya Allah selamatkanlah Malaysia. Boleh tak kita doa? Kita boleh doa seperti mana Nabi SAW doa. Qunut itulah yang dinamakan dengan qunut nazilah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat kepada kita semua dengan sikit penerangan ni. Berhubung dengan tentang doa kepada orang yang zalim, kalau dia telah melampau jahat, boleh ataupun tak, seperti mana yang saya sebut tadi. Mungkin sesiapa yang pernah baca tulisan saya ni, menjawab persoalan, menjelaskan kekeliruan dalam buku ni, lama dah buku ni keluar. Dalam sini banyak jawab persoalan-persoalan yang seperti itu, dan mungkin mereka boleh siapa yang membacanya, ada dia boleh membacanya, siapa yang tak membaca, belum ada, mungkin dia boleh mencari untuk membacanya daripada mana-mana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita semua, dan kita duduk di rumah kita dengan mentelaah ilmu pengetahuan, melakukan pergaulan dengan baik dengan kaum keluarga. Ambillah keadaan masa inilah, dah duduk di rumah semua, buat aktiviti yang baik. Besok pagi bapa yang ada di rumah tu, jadilah ketua keluarga, bangunkan keluarga, salat berjamaah. Kemudian boleh qunut nazilah seperti mana yang kita sebut tadi. Lepas tu sehari zuhur salat berjamaah, sehari asar salat berjamaah, sehari maghrib salat berjamaah. Kalau barangkali yang tak berapa kemas bacaan tu, belajar-belajarlah kemas bacaan supaya jadi contoh yang baik kepada kaum keluarga kita, anak-anak kita, isteri kita, salat di belakang kita, tanda kita kaum keluarga. Kita itu memimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki itu memimpin wanita, menguruskan urusan wanita. Jadi wanita yang bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, di atas apa yang Allah lebihkan sebahagian daripada sebahagian yang lain. Imam orang lelaki, jadi di rumah kita jadi imam, kita doa, anak-anak tengok ini contoh teladan bapa aku, bukan saja cari rezeki pada aku, memimpin aku di dalam urusan akhirat juga. Duduk dengan anak dan isteri di rumah, bercakap dengan bahasa yang baik. Mungkin sebelum ni makin ramai tak ada masa, sekarang ni ada masa duduk bersembang, masak, tolong masak sekali ke, makan sekali. Mudah-mudahan Allah mengukuhkan institusi keluarga kita semua, dan juga melakukan kebaikan di antara kita. Sama juga kepada kaum non-Muslim yang mengikuti siaran ini, mudah-mudahan kita doa juga keselamatan, bukan saja kepada mereka, kepada kita, juga kepada mereka.
Di Perlis ni dia ada keluasan sedikit. Kalau bantuan zakat bagi orang yang susah sekarang diedar oleh MAIPS, dan bantuan zakat bagi orang susah dalam fatwa Perlis boleh juga diberikan kepada orang bukan Islam di atas dasar bahagian mu'allafatu qulubuhum, untuk mereka mengharmonikan pandangan terhadap Islam supaya mereka bersangka baik kepada hubungan umat Islam dengan mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada malam besok dengan izin Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.